Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua yang berada dalam live Kami Pictures. Kami bawakan kepada anda Journey Anak Seni episod 1. Kami bawakan anda Journey Anak Seni episod yang pertama. Kita akan bersama dengan tetamu kita lah sebentar lagi. Accept lah abang. Okay, accept lah. Kita akan saya nak masukkan moderator saya lagi seorang. Lepas tu kita akan invite rakan artis kita lah. Rakan artis kita. Waalaikumsalam. Pak Abang. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okay. Kita terus lah invite kita punya artis undangan malam ni bang. Oh, boleh. Okey ke saya ni? Ke bising sangat kat tempat saya ni? Okey. Tak ada masalah. Tak bising Okey. Biasalah ramai kat rumah. Oh, tidur. Semua korang lama sangat. Kita lama. Kita lama. Aduh, sangkut pula telangga. Siapa sangkut? Siapa sangkut ni? Siapa sangkut? Kau sangkut ni. Okey, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam semua yang okey. join live ni. Selamat malam. Betul. Moga semua yang join live malam ni harap berada dalam keadaan sihat selalu. Banyak Amin. diri lah cakap dalam musim pandemik ni. Betul. Abang Syaril sihat Ayi dengan Abang Syaril sihat Alhamdulillah sihat. Sihat. Alhamdulillah. Mamu kau kat Penang sihat tak Mamu? Alhamdulillah Kak Penang, alhamdulillah sihat. Macam inilah kehidupan kita Sihat di semua? rantauan. Betul. Semua yang dalam live ni sihat tak? Kalau sihat ketik 1. Kalau tak sihat ketik 2. Ush, dia bawa. Dahsyat kita nak tahu dia orang sihat tak sihat, ketik 1 ketik 2. Dia bawa budaya lain masuk kat AG tu. Dahsyat. Okey, bak kata Ayi siapa yang sihat petik 1, yang tak sihat petik 2. Maka dia petik Yang satu. petik tiga Apa je yang nak petik 3? Petik 3 je naik. Macam mana tu? Kalau 3 dia confuse dia sihat ke tak sihat? Ataupun dia confuse. Kalau dia sekarang ni kan orang tengah jadi survivor kan. Dia ada dari segi kewangan. Nombor 3 tu dia confuse. Dia sihat ke tak sihat ke? Ada duit ke? Dia confuse. Faham. Ini ada kita doakanlah untuk sahabat yang masuk dalam live ni. Dia minta Assalamualaikum. Doakan family saya sembuh dari COVID. Marilah sama-sama yang dalam live semua kita doakan insya-Allah. Okey. Kita doakan semua orang sama ada yang sedang berdepan dengan COVID maupun tidak dalam setiap apa sekalipun. Sebelum kami mulakan program kami pada malam ini, eloklah kita doakan, kita hadiahkan, kita sedekahkan Al-Fatihah buat mereka yang telah pergi asbabnya COVID ataupun tidak sepanjang kehidupan kita ni. Al-Fatihah. Kepada yang bukan beragama Islam, anda boleh doa mengikut kepercayaan anda sendiri. Terima kasih. Betul. Okey, Ayi pula. Ya. Okey, kita punya moderator pada hari ini, Muhammad Fahim. Mulakan kita punya program. Sebelum kita apa-apa, kita kena ceritalah program pasal program ni, okey? Assalamualaikum dan selamat malam. Kami Pictures, iaitu production kita orang, membawakan satu program yang akan berterusan. InsyaAllah kita akan continue non-stop lah orang cakap setiap hari Rabu 9.30 malam. Iaitu kita akan bercerita tentang jenis-jenis anak-anak seni kita. Dan episod kali ni, episod pertama kita akan mulakan dengan Ayi Ilham Floor 88 lah. Sudah tentu semua yang ada live ni kenal lah. Cuma mungkin ada yang tak tahu jenis Ayi Ilham. So malam ni akan terungkai lah segalanya orang cakap. Okey, tak apa. Jadi dengan bismillah kita mulakanlah kita ataupun perbincangan santai-santai lah orang cakap. Tak ada lah terlalu serius pun. Dia santai-santai. Kita bola-bola. Betul. Andai kata ada soalan nak tanya, dan soalan tu rasa macam special sangat, jangan tulis dekat komen, tulis dekat question tu.
Yes, Supaya kami betul. dapat baca. Kalau kat komen ni laju. Lagi-lagi pembinaan Ah, Ai dia laju. masuk. Ai abang Ai. Ai abang Ai. Yang peliknya kadang ai abang Ai, abang Erik mana? Abang Ai, abang Choy mana? Dia tanya orang lain. Dia bukan tanya Ai. So better korang komen dekat question. Betul. Okay. Kalau boleh Itulah. soalan-soalan yang berkenaan dengan AI lah. Maknanya kalau apa yang korang nak tahu tentang AI yang korang tak tahu, boleh lah tanya dekat situ lah. Betul. Okay. Okay. Ai. Ya. Saja je panggil nama. Ya. Ai, cuba ceritakan siapakah Ai sebelum sampai kaki ke KL? Jadi macam saya Dia tidur. lag ke? Ke mamu yang lag? Kami saya lag. Lain-lain kau AI. Kami surprise. Dia saja nak main-main. Okay, Ai ni daripada dulu dia memang daripada kecil ni seorang yang bernama Ai ni memang minat dalam orang cakap nak jadi penyanyi lah. Memang dari kecil cita-cita si Ai ni nak jadi penyanyi. Jadi first pertandingan, first penyanyi dia masuk pada darjah 4 tak silap saya. First pertandingan tu lah yang membuka mata saya memang saya nak jadi penyanyi sebab first pertandingan tu saya menang saya sapu semua kecuali pakaian terbaik. Saya menang Johan keseluruhan, vokal terbaik, persembahan terbaik. Cuma pakaian terbaik sebab time tu pakaian saya memang hauk . So start daripada situ si Ai ni memang nak bercita-cita sebagai penyanyi. So dibawa sampai sekolah menengah daripada darjah 6 tu dia dah wakil Sabah untuk konsert Kementerian Pelajaran Malaysia. Sampailah dia form 1, form 2, sampai form 5. Dan selepas form 5 tu saya sementara menunggu UPU kan nak pergi daftar universiti. Nak daftar universiti. Saya kerja kantin. Okay. Kerja pertama saya kerja di kantin sekolah menengah dekat sekolah lain lah tapi dekat Tawau juga. So bila dah belajar cari duit apa semua dapat daripada Aswara. Memang nak masuk Aswara. Time tu memang nombor 1 yang daftar Aswara, lepas tu UiTM. So dua benda ni memang sebabkan student music kan. So Aswara dapat, saya terus pergi ke Aswara. Time tu nak apply diploma tapi diploma tutup. Diorang hanya buka asasi saja time tu. Disebabkan perasaan membuat nak masuk Aswara tu, asasi pun asasi lah. Dapat Masuk tahu first batch asasi. Maknanya kita orang ni tikus makmal lah kan. Okay. Maknanya itu diorang Ada muka tikus tu dah ada sikit. Wajar. Tak. Apa lagi kat kutuk? Tak ada. Itu tadi masa tu kau tengah lag. Bila kau lag je aku akan masuk. Untuk cover lag. So masa asasi tu dari situlah baru saya terbuka bidang seni ni sebenarnya luas. Macam kalau teater macam ni. Sebab asasi dia belajar semua basic, semua surface dalam seni. Teater, muzik, tari, pertulisan dan sebagainya. So bila daripada asasi nak ke degree, saya last sem asasi kena ambil 2 major. Maksudnya 2 major faculty lah. Saya ambil teater dan juga muzik. So muzik, sebelum saya masuk muzik tu, nak masuk ke muzik dalam jumpa dengan lecturer maknanya dan kena decide kan, 2 tu kan. Kena decide lah. So saya jumpa lecturer dan juga sini-sini muzik, tanyalah kalau saya nak masuk muzik macam mana, degree apa dia punya proses apa semua. So ada seorang lecturer ke sini tak silap saya, dia cakap suara saya dah rosak. Maksudnya nodul anak tekak kita ni, saya punya nodul dah ada biji-biji. So dia cakap awak kena operate sebab first sem degree music dia kena ambil classical. Jadi saya ambil jalan orang cakap bukan jalan singkat jalan yang orang cakap jalan ni lebih meluas. So saya ambil teater. Memandangkan teater pun masa saya belajar asasi tu secara tak langsung saya minat dalam bidang teater sebab teater ni dia memanusiakan manusia. Jadi masa tu mungkin saya bukan manusia sepenuhnya lah, maksudnya dari segi peranan, dari segi kehidupan lah, kita boleh belajar kehidupan, adab, disiplin dan sebagainya. So bila nak masuk ke degree tu saya decide saya nak ambil teater. Sebab dekat teater pun degree kita ada musical teater, kita masih lagi boleh belajar macam-macam di Aswara. So bermula daripada situlah karier saya sebagai anak seni. Dan masa saya asasi juga Flow 88, saya masuk ke dalam Flow 88. Saya dah rekrut dalam Flow 88. Daripada asasi juga saya banyak belajar, saya kenal senior,
macam mana nak masuk dalam industri ni, belajar daripada situlah. So daripada asas itulah karier seni saya dalam industri hiburan Malaysia bermula dan sampailah sekarang. Okay, masa bila pesara tu bagi tahu yang vocal cord tu dah ada problem. So dia nasihatkan Ai jangan masuk atau jangan teruskan lah. Masa tu dia bukanlah benda tu bukanlah satu halangan lah Ai nampak masa tu. Bukan satu Apa halangan, yang- cuma Apa yang menyebabkan Ai tak nampak benda tu sebagai satu halangan? cuma di masa tu lecturer saya cakap awak kena operate anak tekak awak untuk buang nodul tu supaya suara nak ambil ke situ vocal tu dia tak serak so clean lah. So saya time tu saya memang takut nak bab hospital bedah apa semua ni, saya memang takut. Jadi saya decide untuk ambil jalan singkat, tapi dalam masa sama jalan singkat tu luas. Sebab tu Dia saya- membuka lagi, dia membuka Ya, lagi yes. rezeki tu. Dia buka lagi jalan tu. Faham? Jadi maknanya apa yang kita boleh cakap kat sini, kadang-kadang memang kita nak something tu lah kan. Daripada kecil. Ai kata daripada kecil dia nak jadi penyanyi. Betul, nak jadi penyanyi. So benda tu dah drivekan dia, benda tu dah tolakkan dia sampailah dia dapat masuk suara. Tapi bila nak masuk suara tak boleh. Maksudnya program muzik tu tak ada. Dia dapat masuk program lain, program asasi. Bila masuk program asasi tu, apa perasaan Ai masa tu sebenarnya? Sebab tahu program tu tak tahu apa-apa. Maksudnya Ai tak tahu pun tentang program tu. Dia dah jadi halangan kat situ. Pada awalnya saya teruja lah sebab dapat masuk suara walaupun asasi. Tapi bila kita dah belajar 1 sem 2 sem, diploma pula dibuka. So saya rasa macam kecewa juga sebab tak dapat belajar secara dalam lagi sebab diploma kan dia akan mengajar kita lagi Lebih dalam, fokus kat fakulti lebih tu lah. fokus daripada majoring dia lah. So tapi lama kelamaan saya fikir balik asasi ni pun kelebihan dia ajar kita semua benda dari apa yang kita tak tahu pun kita akan jadi tahu. Cumanya asasi ni kita kena fokus lebih lah sebab kita akan belajar semua bidang. So itulah kelebihan dia asasi. Tapi bila dah masuk ke degree tu, kita kena belajar asas ni kena lagi, orang cakap kena more fokus sebab diploma ke degree dia dah ada basic, dia dah pegang satu basic untuk ke degree. So bila degree dia akan belajar level dia up lagi lah. Daripada asasi ni dia kena loncat terus. So maknanya belajar asasi yang ada dalam ni, kalau ada belajar asasi, bila awak loncat ke degree awak kena lebih struggle. Sebab apa yang kita diajar di degree tak semuanya kita belajar di asasi. Tapi di diploma, kalau daripada diploma ke degree kita dah ada ilmu daripada diploma. So kita tinggal drive dia dan kita cuma masukkan input-input daripada degree punya ilmu lah macam tu. Okey, jadi tadi Ai dia cakap pasal apa orang kata lompat tadi kan. Dia lompat daripada asasi ke degree diploma ke ni lompat. So apa perasaan Ai apabila daripada fakulti teater, maknanya berbackground dekat fakulti teater, melompat ke industri seni yang tiada berkaitan dengan teater, iaitu industri nyanyian? Ada tak culture yang macam perubahan ni? Aku disiplin teater ni macam ni, tiba-tiba masuk disiplin ni pula macam ni. Apa macam mana persiapan? Mungkin boleh start dengan sebab Ai join band Floyd 88 waktu tengah belajar lagi kan. So macam mana Ai adapt dengan maknanya Ai punya culture in theatre dengan band punya yang baru masuk tu kan. Macam mana? Budaya dia lah, budaya. Budaya dia tu. Bagi saya kebanyakannya Floyd 88 pun semua mostly budak Aswara. Pada Aswara ni diorang diajar bergaul dengan semua fakulti, semua pelajar di fakulti lain. So bagi saya tak ada apa-apa masalah dari segi culture ataupun budaya dan sebagainya. Cumanya bagi saya macam Syaurin cakap tadi, macam mana proses nak mengenal nak lain dia apa tadi soalan Syaurin tadi? Macam mana dia nak kenalkan industri hiburan, maksudnya industri entertainment iaitu muzik lah. Maksudnya Ai tak ada pengalaman dengan muzik punya industri. Sebab Ai datang daripada industri teater, daripada kampung teater, daripada apa-apa lah istilah dia orang berikan pada teater ni. Tiba-tiba masuk kepada satu liga yang lain. Maknanya Ai tadi kat macam contoh lah, saya liga filem, tiba-tiba saya nak masuk liga muzik. Kan berbeza. So macam mana liga teater nak masuk ke liga muzik ni? Apa yang Ai alami sebenarnya?
Bagi saya dia tak terlalu banyak perbezaan ataupun banyak cabaran yang dari segi perbezaan tu lah. Dia semua sama sebab seni ni dia melihat, kalau macam saya daripada teater ke muzik, saya gabungkan. Macam contoh kalau saya perform, saya ingat balik apa saya belajar masa teater dulu, dari segi persembahan, macam mana hilangkan rasa gugup dan sebagainya. Dan bagi saya itu bukan satu orang cakap alasan untuk kita mengerjakan sesuatu yang kita dah buat sekarang dengan apa yang kita belajar dulu. Dia sama je semua. Maknanya asas kepada seni itu ada di semua bidang, betul? Yes, betul. Sebenarnya secara hakikatnya segala disiplin seni itu ada di semua bidang, baik bidang muzik ke, teater ke, tarian ke, tetapi yang membezakan dia adalah mekanisme. Maksudnya bagaimana kita menggerakkan seni itu di dalam bidang pelaksanaan dia lah. Sebab yelah macam berlakon kena warm up vocal, menyanyi pun kena warm up vocal. Sama juga. So tak adalah. Tak adalah macam Eric lah. Macam Eric, dia diploma filem, degree management, lepas tu masuk industri dia jadi seorang pemain muzik. Itu memang jauh. Itu memang jauh. Pasal dasar memang jauh, tapi dia punya orang cakap surface dia tu, dia punya basic dia tu sama semua. Betul. Dia Eric bermula dekat dengan stage. Maksudnya stage teater, lepas tu dia pergi ke screen kemudian sakit. Bila sakit hilang sekejap. Lepas tu datang balik tiba-tiba jadi student filem. Lepas tu dia pergi management. Lepas tu dia sekarang tiba-tiba jadi keyboardist. So lepas ni tiba-tiba apa? Kita tak tahu. Itu tengok. Kalau dia masuk mesti dia akan respon. Okey. Ada soalan kat sini. Soalan. Kita bacakan soalan sebelum kita sambung kita punya soalan sendiri. Okey, soalan dari Masuk Fukot ni sebenarnya dah terjawab lah tadi. Ai dah jawab pun bagaimana permulaan ke arah seni ni lah. Ke arah bidang seni ni. Ai dah cerita tadi. So apa-apa pun bolehlah untuk yang tak follow lagi Masuk Fukot kamu baru ni, boleh follow lah orang cakap. Sebab ni Ai pun ada berniaga kat sana. Ai kan? Bila cakap pasal berniaga, kenapa Ai berniaga? Maksudnya kenapa nak berniaga? Adakah sebab nak ikut trend artis-artis dengan pelakon-pelakon di semua buka kedai berniaga barang, Ai pun nak ikut lah? Ke Ai ada sebab Ai sendiri? Itu niat pertama saya ikut trend. Tapi bila saya fikir balik, bidang kita ni bukan satu bidang yang bukan bertahan lama. Maksudnya kalau luck bertahan lama, luck lah. Itu namanya jackpot. Tapi jarang jackpot tu ada pada setiap maksudnya insan seni. So saya berfikir balik, berfikir dengan family, apa kata kita buka bisnes yang boleh bertahan lama. Sedangkan sekarang pun tengah ada orang cakap tengah nama, orang kenal, orang nak. So saya gunakan kelebihan tu untuk saya cari duit sampailah ke hari tu, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, kalau kita dengar daripada kisah yang Ai share ni, Ai dia ada family yang support dia daripada awal dia cita-cita nak jadi penyanyi tu. Dia nak jadi penyanyi, family dia support. Dia jadi ni, jadi Ai dibesarkan dengan satu family yang support sangat. Macam mana Ai punya nasihat lah, Ai nasihat ke, Ai punya semangat yang Ai nak sharekan kepada mereka-mereka yang mungkin ada family yang tak support bila mereka nak masuk ke bidang dunia seni. Betul. Ai rasa macam mana untuk mereka ni berdepan dengan situasi ni seandainya? Sebab orang kata apa-apa pun kena minta restu mak ayah, apa-apa kena minta restu. Macam mana diorang ni nak minta restu kalau family sendiri tak support orang untuk masuk industri sendiri? So Ai rasa apa Ai boleh kongsikan kalau Ai berada dalam situasi tu? Macam saya pegang apa yang ayah saya cakap macam mana pun parents tak bagi ke, siapa-siapa tak bagi ke, kalau itu yang kau suka, kau buat, kau buktikan. Macam ayah saya, dia memang background music. Cuma ada setengah family saya macam saya tak nak sebut nama, saya tak nak sebut apa pangkat dia, tapi ada sebelah family saya yang tak setuju saya masuk ke Aswara. Sedangkan dia beliau adalah bekas pelajar muzik. So mungkin apa yang dia cakap tu masa dia belajar tu, apa yang dia belajar di sana tak berjaya, maksudnya dia tak capai
Faham tak maksud saya? Maksudnya Betul, apa yang dia belajar faham. dia tak dapat nak carry sampai ke hari tua. Betul Itulah lah. dia menghalang saya masuk ke bidang seni. Tapi ayah saya sebab seorang yang supporters, sebab dia tahu kelebihan anak dia apa yang anak dia nak buat. Dia tak nak halang apa anak dia buat. Macam adik saya pun ambil course music di ITM. So ayah saya tak halang benda tu. Apa anak aku suka, dia bagi. Yang penting kau carry benda tu betul-betul lah. Jangan hampakan apa. Faham? Apa maksudnya apa yang Ai cuba cakap ni? Apa dia? Sangkut tadi. Sangkut kan? Tadi kau sangkut. So ayat dia jadi macam mana-mana itu hilang. So sambung balik. Jadi macam mana? Pick up balik. Okay, so Tolong pick up dialog tu. Okay, kalau ada dalam live ni parents diorang tak bagi ke apa ke, korang cuba buktikan, sebab kita kadang-kadang kita tak dapat, kita tak berani nak melawan kata orang tua kan. So korang buktikan yang korang boleh berjaya dalam hal tu. Contoh macam ada kawan saya, bapak dia tak bagi dia masuk Aswara. Tapi dia cakap aku dah diraka dengan parents aku sebab aku buat apa yang aku suka. So bila dia dah habis belajar, dia dah dapat psikologi ijazah, dia jumpa bapak dia dan dia cakap, ayah ini ijazah saya. Lepas tu baru bapak dia terbuka mata yang kita tak boleh nak halang apa anak kita minat. Sebab contohlah, kau nak anak kau belajar doktor, tapi anak kau tak mampu nak belajar benda tu. Dia mampu belajar benda lain. So kalau dia masuk ke situ pun gagal, satu buang duit, buang masa. So benda tu dah jadi, orang cakap, boleh timbulkan satu pergaduhan di antara darah daging. So apa kata awak buktikan dekat parents awak, walaupun first korang buat tahi ke apa ke, yang penting kalau korang dah buat tahi tu, korang buktikan, korang basuh balik tahi korang tu supaya korang boleh tengok mak ayah korang senyum. Betul. So apa yang cuba Ai katakan, yang kata mudahnya, korang nak salah satu benda tu kau kena buktikan. Sebenarnya Ai dah buktikan lah yang dia nak jadi penyanyi tu daripada dia kecil. Dia tak sedar dia benda tu. Buktikan dia nak jadi tu. So bila parent dia nampak, parent dia support lah. Cuba kalau yang lain ni mungkin kena buktikan lah. So kalau korang Kena buat sekarang yang tengok something live ni, dulu lah. kena buat something dulu lah. So dalam live ni kalau ada yang nak ke arah dunia seni ini, buktikan sekarang. Gunakan masa yang ada ni untuk buktikan. Betul? Ibarat pepatah pernah cakap, selepas hujan akan adanya pelangi. So dia sebenarnya bukan dalam bidang seni saja yang ada dugaan yang family tak support. Ada, semua bidang mengalami situasi itu. Sebenarnya mungkin sebab apa? Sebab apa situasi itu berlaku? Jangan salah faham. Bukan salah family ke apa, tapi salah diri kita sendiri yang tidak menunjukkan minat, cenderungnya kita dalam bidang tu. Alamak, ada dengar bunyi berita ke? Dengar eh? Dengar, nanya je, tak apa. Tak ada masalah. Okey Syawari dengan mamu. Tapi ramai orang cakap orang-orang sebab tu saya rasa lah kenapa mak ayah tak bagi anak-anak diorang join bidang seni ni, sebab mungkin diorang tengok seni ni kotor. Sebab contoh artis lama kita, artis legend, ramai yang macam contoh ambil dadah, yang memberikan negative vibe, yang menunjukkan kesan buruk terhadap anak-anak seni. So mungkin sebab itu mak ayah diorang tak bagi. Tapi itulah untuk anak-anak seni yang sekarang ni, kita kena buktikan lah. Kita kena buktikan dekat mata orang yang seni ni bukan kotor. Ya. Sebenarnya cakap pasal kotor ke bersih ni, saya punya pandangan semua bidang ada kotor. Betul. Tak payah cakap lah, semua bidang. Kita petik lah isu yang terkini pasal pemberian vaksin. Ada juga kotor dia. Betul. Tak semestinya bidang seni ada kotornya, bidang-bidang lain pun ada kotornya. Sebab benda tu harus berlaku tau. Sebab kalau benda tu tak berlaku, dia takkan ada satu, orang kata tak akan menghasilkan satu perkara yang baik. Maksudnya pergerakan kita ke depan itu, kalau semuanya bersih je, dia tak ada lah. Dia elok. Orang kata macam
macam something wrong juga. Orang akan cakap Ya, ada betul. betul ni. Tapi kalau naik turun pun orang akan cakap alah budak ni tak betul. So macam-macam. Kata Makarim, mindset. Orang seni Mindset. tak ada masa depan. Mindset dah, mindset. Mindset lah. Dia mindset lah. Tu Dia, apa? macam- dia, Macam Makarim cakap, orang seni tak ada masa depan. Betul. Tapi kalau orang tu tidak usaha, memang dia dia belajar, tapi masa belajar tu dia tak ada buat PR, bergaul dengan orang, dia tak ada join production masa dia tak tolong production senior apa semua. Sebab benda tu boleh membantu kita juga. Contoh kalau kita join production senior, kita bergaul dengan orang, kita buat PR. Kalau kita buat PR dengan producer, mana tahu producer tu boleh panggil kita. betul. Okey. Ada soalan. Tu yang masuk pokok push minta baca soalan dia tu. Ada, saya bacakan soalan lah. Ha. Okey, dah. Saya baca daripada awal ya. Kita banyak soalan ni. Oh, kita ada banyak soalan. Okey, awak pilih mana soalan. Okey, mungkin Ai boleh jawab soalan ni dengan ringkas lah kot. Inspirasi dan kekuatan Ai dalam meneruskan dalam bidang seni. Family Yang pasti Nombor satu memang family lah. Bukan Eri Sebab- kan. Sebab memang daripada kecil orang support saya. Saya cerita tadi masa saya darjah 4 menang semua anugerah tu, juara vokal terbaik. Hamper banyak Mat. Trofi. Family saya angkut. Time tu ayah saya kerja, so kereta ayah saya pakai lah. Kita orang naik taksi ramai-ramai. So start dari situ saya macam aish, aku kena buat something untuk family aku. Dan alhamdulillah sekarang saya dah bagi mereka tersenyum. Saya dah bagi segalanya lah untuk mereka. Okey, kita go soalan yang lain Okey, ada soalan ni. Apa perubahan paling besar pada Ai sebelum dan selepas bergelar artis? Perubahan. Mungkin dari segi kewangan kot. Sebab family saya bukan orang yang senang. Dan kita orang ni dulu Okey, Okay, dulu dalam situasi yang lain lah. Yes, Sekarang dah yang dapat lain. berubah ke situasi yang lain. Yang lebih baik. yes. Sorry ada Maknanya betul tu. maknanya itu yang Ai cuba katakan bahawa kehidupan ni yang dulu tu lain. Kehidupan yang Betul. kini ni lain. Mungkin kehidupan yang kini ni penuh dengan fame. Orang kata, oh Ai famous, Ai ni jumpa Ai kat sana dan sini. Walaupun hakikatnya daripada dulu sampai sekarang hidup ni tak sama, tak berubah. betul. Cuba itulah yang sering kali terpalit kepada golongan-golongan anak seni ni. Mereka sering Betul. dilihat macam dah berada kat sini, dia dah lain. Sebenarnya sama je. Cuba orang kata, yelah engkau dah membawa satu title yang lain bila kau keluar pintu rumah. So kau kenalah, orang kata kenalah beraksi sedikit lain supaya tidaklah seperti itu. Kalau tidak, dia akan nampak macam alah sama je artis ni dulu macam tu, sekarang pun macam ni juga. Ai pergi uji bakat hujan-hujan naik motor. Tu berkongsikan kisah tu. Aku pernah join mentor AF, Rumah Rockstar, semua tak lepas. Hujan-hujan, pakcik aku yang kerja KL ni lah, dengan ada abang saudara aku, ambil aku daripada Shah Alam pergi Ceras. Lepas tu pagi hantar, petang aku last stage masa tu mentor Azlan Typewriter aku join. 7 pagi aku dah terpacak dekat Shah Alam, isi borang. Lepas tu aku dapat nyanyi first stage 12. Lepas tu cakap okey awak terus pergi ke last stage. Tunggu last stage sampai 5 subuh. 5 subuh baru aku nyanyi. Dan akhirnya tak dapat. So itulah perjalanan kita orang semua fluidik pun. Perjalanan kita orang fluidik ni kalau boleh dibuat buku, Masing-masing ada jalan buat buku masing-masing. lah. Masing-masing Ya, masing-masing ada jalan masing-masing. Betul. Yang sampai kita tak dapat nak kongsi. Ya, saya akui benda tu, apa yang Ai kata pasal politik tu ada satu benda yang jujur lah sebenarnya. Semuanya saya kenal. Maksudnya mereka start daripada Zalika tu saya kenal. Sampailah sekarang yang apa ku ingin ni. So journey diorang ni sebenarnya bukanlah. Diorang ni sebenarnya kalau tak ada siapa kalau diorang sendiri tak kuat, diorang takkan ada di tempat ni hari ni. Maksudnya Betul. Maksudnya apa yang dilihat, apa yang korang lihat pada Ai pada hari ni sebenarnya
adalah air yang penuh luka. Orang kata penuh luka, penuh parut, orang kata dah banyak kali jatuh. Tapi Betul. nak tak nak kena bangun lah. Kalau dia tak bangun, maksudnya kalau air ni dia mati dekat masa audition tu dulu. Masa audition tu dah aku dah give up malah aku. Kita takkan dengar air. So kita takkan tahu air Ilham ni adalah seorang penyanyi. So terima kasih kerana air masih semangat. Betul. Sebab Dan satu- semangat tu yang boleh diambil contoh lah oleh anak-anak muda atau semua yang betul. tengah tengok dalam live ni. Sebab semangat kita nak ubah hidup kita dan keluarga kita kan, menyebabkan kita masih stay dalam industri ni lah. Itu yang buat air strong kan. So Bagi saya boleh ikut, boleh contohi dia. Contoh ya. bagi saya seni ni jiwa kedua saya. Untuk kita hidup. Untuk saya hidup. Mana walaupun air sekarang dah bergelar tauke kedai, tapi seni tu tetaplah Jiwa nombor 2 kedua. kedai. Kedai tu tetap orang kata jiwa ketiga dia lah sebenarnya. Kedai kat setapak pun saya kan juga seni, ada basking. Betul. Dulu plan nak buat macam malam puisi, nak ada ni, tapi saya fikir balik takut dorang tak selesa, dorang tak biasa Penerimaan dengan orang lah. penerimaan kita sebagai budak seni macam teater ni semua. Tapi jangan risau Ai. Benda tu nanti mungkin masuk food court akan bantu kita merealisasikan impian kita. Itu saya nak. Sebab Betul. saya ada borak dengan masuk food court punya orang kata CEO. Saya panggil diorang CEO. Sebab CEO diorang besar. berani. CEO besar. So apa? CEO masuk food court ni berani buka masuk food court ketika tengah PKP. Mana ada orang berani buka kedai masa tengah PKP kan? Tapi masuk food court ni buka kedai masa PKP. Dan saya cakap, kalau ini semangat korang, kita buat program nanti. Aku support masuk food court, kita buat program macam-macam kat situ. Untuk kita kembalikan balik kita punya crowd. So masuk food court kata, dia bagi green light. So kita akan realisasikan impian air nanti kat sana. Tak, itu yang kita mahu. Itu yang kita mahu. Okay, ada soalan ni ya. Okay. Okay, kita pergi soalan Ai lah sebagai seorang anak seni, bagaimana nak relevan? Ada tips atau ilmu yang boleh dikongsi? Maknanya nak Kekal relevan dalam industri ni. Kita buat apa orang suka. Senang. Kita buat apa orang suka untuk kita kekal relevan. Sebab kalau kita buat apa yang kita suka tapi orang tak suka, orang tak support kita. Itu je. Kita buat apa yang suka. Tapi dalam masa ketika kita tengah buat apa yang suka, mesti ada orang tak suka. Macam mana Ai nak settlekan benda tu? Macam Floetic sendiri, Acoy lah tulang belakang yang kuat dari segi lagu kan. Dia bijak melihat penonton ataupun pendengar punya favorite. Maksudnya zaman sekarang ni apa yang dorang nak. Dan saya tambah lagi satu, kita buat apa yang orang tak buat lagi. Macam Acoy buat sekarang lah. Orang keluar lagu ballad, kita keluar lagu macam netizen cakap lagu bodoh-bodoh. Tapi lama-kelamaan lagu kita orang nak buatkan muzik kita orang ni semakin matang. Macam Salika Akila ni, orang cakap moto catchy yang tak isu dia tak berat. Tapi start lagu Roblox, Acoy dah buat lagu yang ada isu, yang isu dia berat tapi kita sampaikan secara ringan. Sama juga macam Santaikan. Cikadun, kita orang santaikan supaya orang boleh terima. Maknanya korang membuat aliran muzik korang tu seperti membesar mengikut umur korang. Yes. Dia bergerak Sebab yang mengikut support kita umur. orang ni, sebab yang support kita orang sekarang ni budak-budak. So bila budak-budak ni dah besar, diorang yang akan bawa lagu kita orang ni sampai jadi macam Search, Wings, Poppy, Rafiq dan sebagainya. Betul. Menarik. Okey. Menarik. Ada apa-apa yang ingin ditanyakan lagi pada Ai? Ada soalan yang baru? Kalau tak, Tapi saya pick up je lah soalan-soalan dia sekejap cepat mandi semata-mata nak tengok live. Terima kasih Syamil kerana support. Terima kasih kepada semua yang masih ada. Terima kasih. Sementara saya punya moderator mencari soalan. Sebab dia kata banyak sangat soalan masuk pada Ai ni. Tapi Okay, saya kira jangan cakap soalan pelik-pelik. Pernah rasa give up tak?
Dan macam mana atasi rasa tu? Ni mungkin membantulah untuk dalam keadaan sekarang mungkin Ai boleh jawab. Dari bidang untuk bidang seni ke apa berniaga? Dua-dua lah. Mungkin boleh Tak, secara dua-dua lah. general lah. Dulu. Jawab yang Kalau bidang dalam- seni dulu kot. Bidang seni dulu kot. Macam bidang seni hampir give up lah masa saya jatuh sakit tu. Yang pengsan tu. Sebab saya satu tak cukup rehat dan bila saya dah habis sakit tu saya pergi ke klinik Syariah Medical. Management saya bawa dan kita tengok apa yang saya sakit. So bila saya masuk ke dalam bilik doktor tu, dia masukkan kamera dalam ni. Anak tegak saya memang dah ada nodul tu, dia cakap. Macam lecturer tu cakap benda tu terbukti lah. So dia cakap awak kena rehat selama 3 bulan. Dan masa 3 bulan tu organizer dah tahu yang saya sakit. So ada yang call minta cancel, ada yang cakap tunda lah dan sebagainya. So tapi masa saya sakit tu, saya ingat lagi kita orang ada show EDMA era. Saya tak dapat nak perform. So yang perform tu Sarah Suhairi. So bila saya sedih lah tengok budak band member aku ni atas pentas aku tak ada kan. Orang lain nyanyi lagu aku sepatutnya aku yang kena nyanyi lagu ni. So memang rasa macam fuck up gila lah. So dah berjurai air mata, dah habis perform, pergi backstage, semua fluid senyap. Acoy nangis. Aku dah macam sorry dogeng, aku cakap dalam macam sorry. Aku rasa aku macam nak give up. Tapi kita orang punya manager Mami, Acap, Ira yang push kita orang teruskan. Ini hanya ujian. Korang baru 1-2 langkah dalam industri ni. Korang kena jauh lagi perjalanan korang. So daripada situ bila saya tengok Flow 88 kita sama-sama naik, sama-sama turun. Flow 88 pun satu orang cakap semangat untuk saya teruskan perjalanan dalam industri. Saya tak tahulah kalau one day tak nak sebut lah, takut mulut masin lah. One day benda jadi tak best kan. So saya tak nak benda tu sebab saya bukannya nak, saya kalau nyanyi yang sepentas seorang-seorang petak. Petak. Dia tak ada orang tak naik share lah atas pentas. So sebab tu saya suka dengan grup. Betul lah. Dia kira aura team tu lah sebenarnya kan. Tak. Dia orang kata Ai dia bukan one man show lah. Dia tak boleh one man show. Bukan. Sidai dia kata kalau one man show. Ai bagi nombor rekod. Balik minta bagi nama rekod Ai. Aduh. Okey, untuk yang untuk yang ada dalam live ni mungkin kita kena bagi tahu program yang kita buat ni jangka masa dia 1 jam sajalah. Jadi kita akan habis dalam 10.30. Jadi ada soalan lagi tapi mungkin tak semua yang akan di-pick up lah. Jadi jangan terasa. Mungkin di next sesi kita akan cubalah untuk selesaikan atau minta Ai jawab ke apa-apa. Okey? Tak maaf lah sebab benda-benda ni benda free bro. Ai berbelah hati untuk berkongsi. Betul. Tak semua artis sudi buat benda free oi. Ni cakap terus terang. Ni cakap terus terang. Sebab apa aku buat benda free? Sebab apa aku buat benda ni? Sebab guys, untuk korang, orang-orang ni lah yang orang cakap supporters paling kuat Flow 88 daripada dulu sampai sekarang. Mamu dulu masa Aswara, dorang ni lah yang kita orang pernah buat setup konsert Flow 88. Yelah malam Flow 88 pernah kan sebelum Flow 88 jadi artis dekat cafe atas tu. Dorang ni lah yang tulang belakang Flow 88 juga sebenarnya. Syaurin pun sekali dengan Eric, dia tolong buat musik video. Mamu tolong macam-macam lah. Kalau nak tulis tu, buku tu tak cukup. So kita orang punya nama tak dalam buku yang nak buat pasal Flow 88 tu. Tak ada. Oh tak ada. Tak ada. Kalau tak ada kita boleh saman. Kita boleh saman dia tu. Kita letak muka terus. Oh. Macam buku sekolah tu. Buku sekolah. Darjah. Kala jimat lah kalau mamu ni muka. Uish. Macam putih. Okay, ada soalan panjang ni. Tapi aku rasa soalan panjang? ni Kau bagi biar aku pendekkan soalan dia tu. Okey, sebab aku baca dulu lah sebab nanti tekan dia tak keluar soalan penuh nanti.
Okey. Sebab COVID-19, industri seni tanah air semakin menurun. Apakah plan jangka pendek dan panjang AI dalam menghadapi situasi ini untuk terus berada dalam industri tanah air? Planning AI lah senang cerita kalau nak pendekkan cerita. Panjang sangat Ya. soalan. Okey. Dia planning macam mana pun kalau kerajaan tak benarkan kita bekerja lagi, planning tu tak akan bergerak. Jadi sekarang kalau bagi saya, untuk kita bergerak bila kita dibenarkan bekerja. Sebab Fredrik dah ada plan lah. Once kerajaan benarkan industri kreatif dibuka, kita akan terus buat muzik video, nak settlekan album. So banyak benda yang dah tertangguh sebenarnya kita orang sepatutnya keluarkan dulu lagi. Maksudnya sebelum PKP ni lah. Tapi benda planning dah ada, Banyak. Banyak job kita ni. Contoh macam Contoh kalau pergi ke arah bisnes kejap kan, macam AI bau lancarkan produk-produk baru tu pun planning AI juga kan. Cuba kongsikan produk-produk baru tu. Maknanya sepanjang COVID ni, industri seni memang dah kena cut off, orang kata. Cut off tak boleh diteruskan. Tapi AI come up dengan satu plan-plan yang lain. So, apa plan tu? kehidupan lah. Kehidupan. seni saja lah. Bukan seni sajalah. So, dalam berniaga pula macam kita orang sebelum ni dah keluar. Sebelum saya ada kedai lagi, saya dah berniaga Chokoja, Mango Milo. So dan air. So benda tu kita come out balik, kita keluarkan balik tapi dengan orang cakap wajah yang baru. Sebab ramai juga permintaan yang DM dekat saya punya IG business, bila korang keluarkan Chokoja, bila korang keluarkan air balik korang. So kita bila saya fikir balik, kita boleh keluarkan air tapi kita kena tolong dorang juga. So saya dan Tasha berbincang kita buat macam agent dropship dengan apa salah ni, stokis. So kita orang buat benda ni, niat kita orang nak membantu satu sama lain. Sebab sekarang ni saya tahu ramai yang terkesan. So kita orang buat benda ni, siapa yang nak jadi stokis dan ejen, dalam masa sama diorang pun boleh cari side income walaupun tak banyak tapi ada. So itulah plan kita orang, cara kita orang nak membantu lah. Sebab kita orang pun nak membantu dari segi kewangan pun, kewangan kita orang tak kukuh sekarang. Jadi kita bantu macam tu lah. Bantu dengan cara sama-sama lah buat bisnes orang cakap kan. Betul. So kalau ada yang berminat ni, dia pun boleh tengok dekat IG AI lah. Dengan IG. Dorang boleh tengok di IG Lalap HQ, lalap.hq. Lalap L besar. Tak payah dekat IG. Tak payah. Huruf kecil semua. Lalap.hq, lalap.hq. Aku perlukan edit gila kau. Kenapa Syamil edit dress? Saya memang tengah buat edit gila ni. Okey, edit gila yang kami tengah buat ni di KB Picture adalah dengan mengumpulkan beberapa orang-orang seni yang melalui kesukaran sebelum mereka masuk ke dunia seni. Jadi mereka akan share. So malam ini adalah episod pertama, kita bagi special kepada Ai Ilham. So Ai dah share dah macam-macam tadi kisah macam mana dia boleh jadi seorang artis dan dalam masa sama juga sekarang jadi seorang tauke kedai. So nanti minggu depan ada episod lain pula. So kalau korang ada apa-apa soalan boleh tanya lagi Kak Ai. Tapi tu apa Ada Kak soalan Ai? kan? Korang boleh buat satu orang cakap malam bersama anak seni. Tapi jangan sejam, gantung. Saya semua anak seni ada background latar belakang yang sangat-sangat orang cakap menarik untuk dikongsikan. Betul. Confirm yang tengok korang punya rancangan ni confirm akan berjurai air mata. Sebab dorang tak sangka, uish, sekarang dia dah macam ni, dulu dia Betul. sampah lah apa Ya, confirm. betul. Saya percaya benda tu. Saya dah tukar bidang sebab awak, sorry. saya suka suruh orang tukar bidang. Saya suka. Saya antara orang yang paling suka orang tukar bidang. So bila Ai kata dia nak pergi niaga, saya cakap pergi lah niaga. Sebab saya tahu bidang boleh ditukar tapi jiwa tidak boleh ditukar. So kalau jiwa dia memang jiwa seni, dia akan ada. Sebab jiwa yang membawakan kita terus hidup. Tapi untuk meneruskan kehidupan, kita harus ada bidang. So contohnya sekarang ni bidang seni sedang berada dalam keadaan cut off. So bidang apa yang boleh meneruskan lagi bidang kehidupan kita? Cari bidang lain. Bidang sentiasa ada. Peluang bidang itu umpama peluang saya cakap.
Betul? Nanti bila dah habis pandemik ni, kita teruskan lah bidang seni ni sebab kita orang cakap apa, kita maknanya kita boleh plan untuk bidang seni ni sekarang, kita boleh plan. Maknanya once kerajaan dah cakap kita boleh go, then kita boleh blast orang cakap kan. Mungkin hari ni korang semua tengok live ni secara dalam Instagram. Mungkin nanti bila dah open, mungkin live ini video ni dimasuk full court secara live. Tak tahu secara live kan. Itu best tu. Kita disebabkan pandemik je kita buat live dekat Instagram. Dan untuk pengetahuan semua juga, kalau ada yang kawan-kawan terlepas nak tengok perkongsian Ai pada malam ni, boleh tengok nanti dekat YouTube Kambing Pictures. Kita akan upload juga dekat sana. Macam plan aku sebelum ni, aku cakap korang, aku nak buat teater. Jebatan aku nak restage balik aku punya final year project kan. Benda tu pun tergantung sampai sekarang sebab PKP ni yang sampai kita plan macam mana sekalipun kalau tak dibenarkan, tidak dibenarkan. Betul. So guys, inilah orang-orang dia yang bertanggungjawab. Yang Betul. Kalau saya nak buat teater, saya akan tanya orang-orang ni dulu. So korang kena stay tune lah. Kita akan buat benda tu. Benda ni Kita akan buat sampai jadi lah. Sampai jadi. Saya nak kumpulkan balik senior-senior saya dan rakan sekelas saya dalam satu production, dan saya nak vibe kita punya member senior saya, vibe tu saya nak ada balik. Cantik. Nanti kami mungkin Kambing Pictures dia akan keluarkan orang kata untuk voting untuk episod minggu hadapan. Awak nak tetamu yang macam mana? Maksudnya kami akan bagi tahu mungkin ada dua pilihan. Awak nak seorang DJ ke, seorang writer? Awak nak seorang pelukis ke? Awak nak seorang drummer ke? Awak nak seorang arkitek yang tiba-tiba jadi director ke? Awak nak jadi seorang tukang masak yang tiba-tiba jadi gaffer, lighting man ke? Nantilah kita tengok macam mana. So dia akan ada lah sebab aku dah lock di Istana Budaya. Okey, ada soalan apa lagi nak tahu pasal perjalanan journey anak seni seorang Ai Ilham? Okey, dia lebih kepada dia orang nak kata-kata daripada Ai lah. Orang cakap mesti ada satu kata-kata yang Ai pegang dalam hidup. Mungkin Ai boleh kongsi kat sini. Bak kata Dekna Sheikh. Kata-kata mohonnya mimpi. Yang Ai pegang lah daripada dulu sampai sekarang untuk Ai teruskan dalam bidang seni ni. Terus ada dalam bidang ni. Aku tak ada kata-kata yang panjang. Dalam jiwa aku, untuk aku teruskan hidup, family je. Family dia pusing. Tapi dia pusing. Dia sangkut. Dekat balik Ai. Last word dia adalah apa yang aku fikir. Dia sangkut. So pick up. Apa yang aku pegang, aku tak ada kata-kata yang menarik, tapi apa yang aku pegang dalam hidup aku untuk aku teruskan kehidupan, teruskan career, family. Sebab apa? Sebab family ni paling penting dalam hidup aku untuk aku teruskan supaya aku boleh sukses dekat sini lah. Apa yang saya boleh tambah lagi untuk mengukuhkan lagi korang punya kefahaman adalah apa Ai cakap, first is family dia. Family dia tu bukan bermakna mak bapak adik-adik dia je saja tau, tapi Flow 88, kawan-kawannya, mana semua orang yang support dia, yang dia dah anggap family, orang itu yang sentiasa memberi dia kekuatan. So korang pun confirm akan jangan cakap alasan tak boleh aku tak ada mak ayah, siapa nak support aku. Tak betul guys. Sebab selagi ada kawan, selagi ada sesiapa keliling kita yang anggap kita macam adik-beradik, dia akan support kita untuk drive kita ke depan. Macam apa yang berlaku pada hari ni kan, saya disupport oleh Mamu, disupport oleh Ai. Kalau tidak, Kambing Picture tak jadi apa. Betul. Walaupun masing-masing kami support lah macam nak. jauh Negeri Sembilan, Penang, Tawau. tak pernah jumpa daripada kecil. Orang kata tak pernah jumpa dia dari kecil. Tapi disebabkan bidang yang kami ceburi ni adalah satu bidang yang sama, jiwa kami dalam dunia yang sama, kami dah anggap kami ni umpama saudara, sekeluarga. Jadi kita orang bantu each other. Kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi kan nak bantu saudara bidang seni.
Lepas tu satu lagi aku nak tambah. Ini mungkin lari daripada soalan tadi tu. Macam aku kan jadi artis yang jadi orang kenal aku. Aku tak menganggap sekarang ni walaupun ada yang menganggap politik dan dah tinggi, tapi aku masih menganggap kita orang tak kenal lagi ni. Faham tak? Supaya aku tak tersasar jauh. Kalau aku jadi penyanyi solo, aku akan tersasar jauh. Okey, kita cakap pasal tersasar dengan tinggi tadi. Saya dapat satu soalan baru untuk Air. Okey, sekarang ni kita dilonggokkan dengan timbang kilo ni adalah artis-artis yang lahir daripada program-program media sosial. Saya tak nak mention media sosial apa. Faham-fahamlah sendiri yang lahir daripada media sosial. So macam mana pandangan Air sendiri? Sebab ramai sangat penyanyi yang lahir daripada media sosial ni. Dia bagi saya industri seni tak perlukan kuantiti. Industri seni perlukan kualiti. Jadi untuk orang yang lahir di industri seni daripada media sosial, mungkin bakat dorang tak kurang. Jadi dorang kalau tak nak orang memandang rendah terhadap dorang kena buat something yang boleh buka mata orang ramai supaya dorang boleh diterima. Contoh aku sebut macam dulu Fatah Amin, ramai orang cakap dia berlakon kayu apa semua, tapi bila dia dah dekat kan akhirnya orang dah boleh terima dia. Sama juga macam yang lahir dalam social media. Sama macam tu. So dorang kena prove something yang dekat orang luar yang dorang ada bakat ni. Betul lah. Faham lah maksudnya. Maknanya apa yang boleh dikatakan adalah tak kisahlah daripada mana awak berasal sekalipun, daripada mana bakat awak dijumpai, apa-apa pun kena ada bukti. Betul, buktikanlah kat orang bahawa awak dipilih bahawa awak dipilih dalam satu kerja tu adalah atas orang cakap apa, atas usaha dan memang awak sesuai untuk kerja tu. Maknanya janganlah nampakkan bahawa kita ni maknanya janganlah nampakkan sampai kita ni orang tengok macam dia ni tak sesuai ni. Janganlah kita buat kerja orang cakap biar sampai kita sendiri pun puas hati. Tu yang paling penting . Lain singgit lah Air. Kurang ajar lah kali. Saya tak maaf ada beberapa komen yang saya sempat baca. Selebihnya saya tak sempat baca lah. So saya respon yang mana yang sempat baca. Okey, soalan. Ada komen tadi ni, soalan ni daripada Makarim. Dia komen dekat sini, dengar cerita berlakon filem bawah arahan Eric Fuzi. Hutang 2D. Boleh apa soalannya? Bila keluar kau baik? Dia Hutang 2D akan bermula ditayangkan pada 5 Ogos dan korang semua kena langgan Astro First untuk tengok macam mana Fluitic ni berlakon. Maksudnya Fluitic ni diorang kenal kita orang ni gila-gila, macam perangai lah. Tapi dekat dalam tu kita akan tunjukkan macam mana Fluitic berlakon yang kita ni memang ada bakat. So itulah cara untuk kita orang provekan dekat orang yang Fluitic ni bukannya artis yang akan ke satu arah saja, maksudnya ke satu bidang saja. Fluitic akan kembangkan kita orang punya bakat, pergi ke lakonan. InsyaAllah kita orang kalau ada peluang pun kita orang akan buat satu teater insyaAllah. Kalau diizinkan hari tu, sebab hari tu dah ada perancangan. Cuma kita tunggu confirmation. Betul. Confirmation. Nanti Fluitic sendiri akan update lah apa benda tu. InsyaAllah. Tapi benda tu memang sepatutnya dah boleh dilakukan. Cuba inilah akademik ni menjadi penghalang. Saya bukti benda tu. Sebab saya tak boleh bagi tahu lah. Kalau saya bagi tahu apa benda, tak boleh bagi tahu. Tunggu pengumuman rasmi lah daripada Fluitic sendiri. Tunggu pengumuman rasmi lah. Sebab macam Mamu flow 99.
Dia bukan flow dia. Aku flow. Aku bukan flow, aku flow. Flow. Aku sebab aku FLOW. aku follow the flow korang. Follow the flow. So, itulah cerita dia. Okay lah, so Okay. aku rasa kita sebenarnya memanglah plan sebab kita air kita orang beritahu plan kami picture sebab aku dengan Abang Syaril asalnya memang kita orang untuk permulaan untuk program ni kita orang tak target lebih daripada 1 jam sebab memang banyak perkongsian yang kisah-kisah yang menarik akan ada untuk dikongsikan tapi takkanlah semua benda kita nak cerita kat sini kan, dia ibarat macam itulah. Mungkin akan ada ruang dan masa yang lain untuk ceritakan selebihnya orang cakap kan. So terima kasih lah Ai untuk jadi tetamu kita orang kan, untuk episod yang pertama. So mungkin ada kata-kata terakhir lah sebelum kita mengakhiri program kita pada malam ni daripada Ai. Pertama sekali terima kasih kepada Kambing Pictures yang selalu support anak-anak seni ni, tak kira siapa, junior ke senior ke, tak kira, dan saya doakan semoga Kambing Pictures terus berjalan jauh, terus berlayar. Dan terima kasih kepada semua yang saksikan live malam ni. Minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa ke, teremosi sekejap ke, sebab kadang-kadang saya kalau sebut pasal family ni saya main jiwa sikit. Tak boleh sebab family ni benda yang paling saya pegang. Saya cakap tadi lah. So terima kasih kepada semua. Saya harap apa yang saya cerita ni boleh memberi impak walaupun sedikit di hidup korang. Korang boleh ambil sikit input kalau ada. So saya harap dan kita juga doakan semoga pandemik ni semakin berkurang, kalau tak pun dia belah daripada dunia ni, sebab kita nak kembalikan hidup kita yang lama. Kita tak nak hidup yang sekarang ni. Jadi saya juga berdoa semoga kita semua baik-baik saja, insya-Allah. InsyaAllah dia berpusing. InsyaAllah. Ai bukan buat lawak dekat punchline di AC je kat sini pun dia tengah buat lawak sekarang tengok. Aduh dah ujung-ujung Ai. Dah ujung dia sekat. Okey lah. Dia dah tak boleh tu dah. InsyaAllah. Dah ujung-ujung kau sangkut Saja. Surprise. Dia saja. Okey. So macam mana? Saya rasa ada beberapa soalan yang tak dapat dijawab. So minta maaf sebab itu je ruang masa yang diberikan, yang diizinkan, yang dirancang pun sebenarnya. Jadi orang kata tak elok kalau kita lebih apa yang kita rancang. Cukup berpada-pada dengan apa yang kita dapat. Sudahlah orang kata. So apa yang saya boleh cakap, 3 ayat yang kita boleh rumuskan tentang journey perjalanan seorang Ai ini adalah, pertama, kalau anda ada impian, anda kejar impian anda. Kedua, pastikan impian anda itu anda buktikan. Yang ketiga, jangan pernah mengalah dengan apa yang anda impikan dengan apa yang anda telah buktikan. So itulah Ai. Yang 3 kata yang mudah. Itulah yang saya boleh rumuskan. Sebab tu saya jadi moderator kan. Hebat tak? Mantap. Saya gulung. Itu kelebihan Syaurin lah cakap boleh rumuskan walaupun perbincangan kita di 5-4 jam pun dia boleh rumuskan dalam satu perkataan lah cakap. So itulah guys. Yang penting kejar impian anda, buktikan impian anda dan jangan pernah mengalah dengan apa yang anda telah pernah anda impikan dan buktikan itu. Kerana dia pasti menghasilkan sesuatu kejayaan. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Amin. Teruskan usaha semua orang, jangan pernah berhenti untuk teruskan apa yang korang minat dalam bidang seni walaupun dalam musim pandemik. Teruskan ambil inspirasi daripada cita-cita Ai Cita ini, jadikan korang punya semangat lah untuk teruskan dalam bidang seni ini. Okay, so kita akan berakhir di sini. Terima kasih lagi sekali untuk Ai dan my partner Abang Syaurin. Kita akan berjumpa lagi hari Rabu depan. Nanti bak kata Abang Syaurin, kita akan wujudkan poll dekat Instagram kami Pictures ni. Tetamu jemputan macam mana yang hampa nak?
Ah, nanti kita akan keluarkan lah. So kita harap support daripada orang yang kita tengok live ni. Support Kami Pictures. Thank you. Hold up.